Kampung Mandan terdapat terlampau ramai sangat pengundi-pengundi yang didaftarkan pada alamat di mana penduduk sendiri tidak mengenali akan siapakah pengundi-pengundi tersebut. Saya ambil contoh 3 jalan ketika itu di mana penambahan pengundi daripada 2007 hingga 2011 adalah lebih daripada 350 orang. Jadi hari ini ada beberapa orang yang telah hadir di Balai Polis ataupun IPD Ampang ini yang membuat laporan kerana terdapat begitu ramai pengundi di rumah mereka yang tidak mereka kenali. Sekejap lagi saya akan serahkan kepada salah seorang daripada mereka yang telah membuat laporan, iaitu Encik Arsyad Ahmad. Dalam laporan tersebut, beliau telah melaporkan bahawa terdapat 15 orang pengundi di rumah beliau yang beliau tidak langsung kenal siapa pengundi ini. Semuanya ada dalam 19 pengundi, 4 adalah ahli keluarga mereka dan lagi 15 itu tidak dapat dikenali lah. Jadi bermakna saya berharaplah supaya pihak SPR mengambil tindakan tentang kes ini, dan juga kenapa ia perlu dilakukan satu laporan polis. Sebab kita bimbang juga, Encik Arsyad bimbang bahawa kemungkinan 15 orang yang tidak dikenali ini, dia tak tahu siapa mereka ini. Dia bimbang kerana untuk pindah pengundi, mereka kena tukar my card. Jadi my card mereka ni kemungkinan telah ditukar ke alamat Encik Arsyad. Jadi katalah salah satu daripada 15 orang ini melakukan jenayah, dan pihak polis akan mengambil my card ini dan akan pergi ke rumah Encik Arsyad dan akan masuk rumah dia, akan tangkap dia ke atau geledah rumah dia. Ataupun salah satu daripada pengundi hantu ini meminjam duit daripada Along menggunakan my card dengan alamat rumah Encik Arsyad. Jadi kita bimbang Along akan datang ke rumah Encik Arsyad dan minta duit daripada keluarga dia dan akan ugut keluarga dia. Jadi isu ni sebenarnya bukan isu politik. Dia lebih kepada isu keselamatan, isu jenayah. Keraguan dan kebimbangan yang berlaku terhadap diri saya sebab saya pernah terlibat dalam kerja-kerja kebajikan keselamatan kampung dan terlibat dengan program-program kemasyarakatan, dan kita telah mengalami pengalaman-pengalaman sebagaimana disebutkan oleh Along ini. Memang saya amat bimbang kalau ianya IC saya ini digunakan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja jenayah ini. Jadi keselamatan diri saya dan juga keluarga saya yang masih lagi anak-anak saya masih sekolah amat terasa terganggu dan terasa tergugat. Jadi saya rasa supaya apa yang disebutkan bahawa ini bukan masalah isu politik, dan kita merasakan ini adalah merupakan isu keselamatan bagi diri dan juga mereka-mereka yang alamat rumah mereka didaftarkan sebagai orang-orang yang didaftarkan sebagai pengundi yang disebut sebagai pengundi hantu. Inilah kebimbangan yang ada pada masyarakat yang ada di Kampung Mandan. Macam mana boleh sedar ada 15 orang yang tak dikenali? Ini berdasarkan kepada semakan daftar pemilih yang dikeluarkan oleh SPR. Berapa regular Encik Arsyad semak? Kita semakan ni sebenarnya kita buat dalam 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Tapi sebenarnya rang itu dah dikeluarkan lama. Jadi saya perasan sudah 2 minggu lepas. Dan saya rasakan bahawa 15 orang ini bukanlah di kalangan orang yang saya kenali. Yang lain ada termasuk adik ipar saya 2 orang yang didaftarkan di sini. Masa 2008 Encik Arsyad ada buat pemeriksaan yang sama? Yang sama tidak ada. Tidak ada. Kecuali ada 4 orang ni saja. 4 orang ni. Dan 2 minggu lepas tu kenapa tiba-tiba saja nak cek balik daftar pengundi? Ya, yang sekarang ini. Ini adalah kerja dan mungkin tanggungjawab saya juga sebagai orang yang sebagai saya juga seorang pengundi di Don Cepaka ini. Dan saya juga merupakan bekas ketua kampung di sini, dan semakan yang saya buat ini berdasarkan kepada kalau saya boleh semak di rumah orang lain, kenapa di rumah saya tak boleh buat semakan? Banyak lagi rumah-rumah yang lain yang kita tak dapat bawa orang-orangnya kerana ini adalah tanggungjawab saya untuk buat laporan ini, dan kemungkinan mereka-mereka lagi akan keluar selepas daripada ini untuk buat laporan. Ini untuk pendahuluan sahajalah. Mula-mula saya akan minta SPR bertindak. Kalau SPR tidak bertindak, mungkin kita sendiri akan bertindak. Kita akan
mempamerkan nama-nama ini di 3 lokasi. Iaitu lokasi pertama adalah di Pejabat JKKK Kampung Pandan, di Pejabat Ahli Majlis Jalan Pandan Indah 3/2 di Pandan Indah, dan juga di Pejabat Ahli Majlis Jalan Pandan 4 Pandan Jaya. Kalau SPR tidak bertindak, kita akan buat tindakan sendiri di mana kita akan mempamerkan nama mereka ini, sebab perlu kita tahu siapa mereka ini. Dan kita apabila kita pamerkan, kita akan memberi tawaran sebanyak RM50 kepada setiap mereka yang nama mereka dipamerkan itu untuk datang kepada kita. Sebab kita nak tahu sangat siapakah mereka ini. Jadi bermakna kalau pihak SPR tidak ambil tindakan, mungkin kita bagi mereka dalam masa sebulan untuk ambil tindakan. Dalam pihak JKK juga tengah buat, wakil JKK tengah membantah bagi pihak penduduk lah tentang, yalah, mereka JKK dia tahu siapa yang tinggal di rumah-rumah, dan ada yang sungguh tinggi sekali dia punya jumlah. Contohnya ada di lorong kemajuan Jalan A, ada 21 orang, termasuk seorang Cina di Kampung Pandan. Kampung Pandan tak ada Cina rumah tu kan. Jadi macam mana boleh ada? Dan kita tengok pun ada bangsa-bangsa lain lah, macam mana mereka dimasukkan. Sebab adalah yang meragukan lah, yang meragukan. Sebab kita tahu, sebab sebagai JKK mereka tahu siapakah yang ada duduk di situ. Kawasan Dun Cempaka sudah ada pertambahan pengundi berapa ramai? Asalnya daripada 2008 lebih kurang 3, saya tak boleh bagi exact figure lah, 32,000. Dan sekarang ini ada 40,000. So, sada ada 8,000 pertambahan, which is 25%. Adakah YB meragui tentang pertambahan yang 8,000 itu? Kalau saya tak ragu, saya tak buat press PC hari ini. Okey. Bermakna bahawa memang kita ragu bukan kita nak menuduh ataupun daripada kita andaian, tetapi kita ragu berdasarkan kepada kita punya groundwork, kita turun ke padang. Memang kita semak, memang kita nampak pengundi itu tidak ada di situ. Itu sebab yang kita ragu tentang perkara ini. MalaysiaKini.com. Malaysia Kini. Malaysia Kini.